صراط الذين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. Terima kasih dan dihormati Al-Fadhil, Tok Imam, pegawai dan elit kuasa, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada pagi ini kita dapat bertemu lagi untuk kita meneruskan pengajian kita insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan pada kita di dalam kita melaksanakan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita tambahkan lagi amal ibadah kita dengan kita perbanyakkan amalan-amalan yang disunatkan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pengajian hadis kita pagi ini hadis yang ke-13 dalam tajuk berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah, kasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lillazina yatalaqawna fiyya. Artinya pasti mendapat kasih sayangku bagi mereka yang bertemu kerana aku. Pendek tuan-tuan hadis kita pagi ni. Nabi bersabda pasti akan dapat, wajabat mahabbati, mesti akan dapat kasih sayang aku bagi illazina la talaqawna fiyya, bagi orang yang mereka bertemu kerana aku. Baik, jadi tuan-tuan sekalian, hadis ni nak menyatakan kepada kita tentang yang pertamanya silaturahim, berkasih sayang. Sebab tu di antara kelebihannya tuan-tuan, kita sayang sahabat-sahabat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan pasal lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah menceritakan bagaimana di hari akhirat nanti ada 7 golongan manusia yang mana mereka akan dilayan dengan layanan yang istimewa dalam keadaan panas terik, tidak ada teduh, tidak ada bayang. Maka ada di antara orang yang Allah Ta'ala beri layanan yang paling istimewa kepada mereka, berada di bawah kemah, di bawah bayangan aras Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Di antaranya Nabi sebut orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Jadi kita sayang sahabat-sahabat kita bukan pasal lain. Kita sayang kat dia bukan sebab dia tu ada kelebihan-kelebihan
segi harta dan sebagainya lah, tetapi semata-mata karena Allah, bukan kita pilih orang-orang tertentu. Jadi berkasih sayang kerana Allah ni tuan-tuan, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Nabi kata golongan ni juga akan diberi layanan istimewa di Arash nanti, di hari akhirat nanti, di bawah bayangan Arash. Baik, jadi begitu juga apa yang Nabi sebut dalam hadis yang dibaca tadi. Wajib ataupun mesti orang ni Nabi kata dapat kasih sayangku. Jadi di antara kita nak dapat kasih sayang daripada Nabi SAW, kita nak Rasulullah sayang pada kita, kita nak Rasulullah ingat pada kita. Di samping kita perbanyakkan berselawat kepada baginda SAW, di samping kita jaga sungguh-sungguh apa yang dibawa oleh baginda, apa yang disampaikan oleh baginda kepada kita. Sebab tuan-tuan Rasulullah berkorban, kita duk sambut ni ma'al hijrah, bersama menghayati hijrah Rasulullah SAW. Begitu peritnya baginda hijrah ke Madinah, selagi mana Allah Ta'ala tak perintah, selagi mana Allah Ta'ala tak izin, baginda tetap berdakwah di kota Mekah, berdepan dengan berbagai mihnah, sehingga akan ada di antara orang Islam yang datang menemui Nabi, datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bila lagi pertolongan Allah, mata nasrullah, bila lagi Allah nak tolong kita ni, teruk sangat dah ni, macam-macam kena. Tuan-tuan, sampai datang jumpa Nabi, bila lagi mata nasrullah, bila lagi Allah nak tolong kita, bila lagi pertolongan Allah kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Terlalu dahsyat, terlalu berat ujian yang mereka hadapi dalam mereka menjadi hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi sebut kepada mereka, umat-umat dulu, Nabi-Nabi dulu, ada yang digergaji belakang mereka, digergaji dengan gergaji besi, maknanya dicakar-cakar dengan pencakar besi belakang mereka tu, dipotong badan mereka semata-mata kerana mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas 13 tahun berdakwah di kota Mekah, maka Allah izinkan Nabi, perintahkan Nabi dan umat Islam berhijrahlah ke Madinah. Jadi pakatlah tuan orang Islam yang berkemampuan berhijrah ke Madinah. Ada yang dirampas harta benda, ada yang ditangkap semula, bagai-bagai dia perkena. Tu sebab apa berhijrah ke sana? Sebab nak beramal dengan sebaik-baiknya amalan wajiban syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada gangguan. Itu disebut dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Dia kata di antaranya supaya orang Islam ni tenang beribadat pada Allah setelah mereka diganggu, disiksa di kota Mekah, tak aman, sembahyang pun dibuat macam-macam, tengah baca Quran pun dipukul, keluarga anak isteri mereka dipulau, yang susahnya disiksa, yang jadi hamba dahsyat lagi disiksa oleh Tuhan dia. Maka Allah izinkan Nabi dan perintahkan supaya mereka berhijrah. Maka sahabat-sahabat Tuhan berhijrah ke Madinah. Ada yang selamat sampai dengan baik, ada yang menempuh berbagai-bagai cabaran. Itu tuan-tuan, hijrah. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan hijrah, hijrah ketika itu menjadi wajib. Wajib berhijrah bagi orang Islam yang mampu, yang sihat walafiat, wajib berhijrah.
pergi ke Madinah. Jadi sebab tu kita setiap kali kita sambut ma'al hijrah, bukan hanya kita baca, tetapi penghayatan, pengajaran di sebalik apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Jadi kita tengok tuan-tuan, bila mana Rasulullah dalam perjalanan hijrah tu, dan kitab disebut, ada kitab sebut menyebut 12 hari, maknanya daripada Mekah ke Madinah 12 hari. Nah 12 hari itu baru sampai di Quba. Kan 12 hari menaiki unta, bukan kereta ada aircon. Unta tengah padang pasir 12 hari. Bayangkan tuan-tuan, sampai di Quba, apa Nabi buat? Walaupun hanya singgah sebentar, tapi Nabi sempat mendirikan masjid. Kemudian terus perjalanan sampai ke Madinah. Duduk Madinah, Nabi cari tapak untuk bina masjid. Sebab tuan-tuan nak tunjuk pada kita pentingnya masjid. Peranan masjid itu sangat besar kepada masyarakat. Lepas tu apa Nabi buat lagi? Nabi satukan Ansar dan Muhajirin. Tuan, sebab Muhajirin yang datang daripada Mekah ni, ada yang kebanyakan mereka miskin, sehelai sepinggan, tak ada bawa apa. Nak bawa dirampas. Suhaib Ar-Rumi bawa dia punya harta benda dia berniaga di Mekah. Nak ke Madinah, bawa lah barang dagangan dia, RM2 dia dirampas. Tak apa, dia kata yang penting aku boleh hijrah, ambil lah, nak ambil harta aku pun. Dia sampai. Jadi Rasulullah satukan, persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kalau hak Muhajirin itu berusia, hak Ansar itu muda, kamu jadi abang, kamu jadi adik. Begitulah seterusnya. Ikatkan ukhuwah di antara mereka. Lepas tu sikap orang Ansar tu yang hebat. Sikap orang Ansar. Lepas tu tuan-tuan, bila Nabi tawan kota Mekah, Fathu Mekah tu, lepas tu tuan-tuan, orang Ansar ni dah bimbang dah. Orang Ansar ni dah bimbang dah. Kepada Nabi dah dapat balik dah Mekah, mungkin baginda akan tinggalkan kita lah, tak balik ke Madinah dah. Dah dapat dah kampung halaman baginda. Daripada rasa sedih dah, sebab kemungkinan Rasulullah akan menetap di Mekah, sebab dah ambil balik Mekah daripada musyrikin. Tu kecintaan Ansar tu kepada Nabi. Jadi Nabi saudarakan mereka. Ada orang Ansar macam kita baca lah, yang bagaimana tautan ukhuwah, kasih sayang yang sangat bernilai itu. Ada yang sanggup menawarkan harta. Aku ada 20,000, contoh pada sebutan tu. Kita bahagi dua, ambil 10, aku 10. Carilah duit, bekerja lah dengan modal aku bagi. Ada nak bagi modal, jom aku tunjuk pada kamu pekan, nego sini aku bagi modal. Nak banyak mana modal, ambil. Ada yang sanggup menceraikan isterinya yang beristeri 2. Dia sanggup ceraikan isteri. Kalau ada Ansar ni berkenan untuk berkahwin, tak ada orang lain dah, kenang, okey aku sanggup ceraikan isteri, mau pilih yang mana, jadilah isteri kamu lepas tu. Tu tuan-tuan, abang kata begitu tinggi nilai mahabbah ataupun kasih sayang yang dimiliki oleh sahabat dulu. Walaupun orang Ansar ni baru saja kenal orang Muhajirin, orang Ansar ni baru saja terima sahabat-sahabat daripada Mekah, tapi nilai persahabatan yang sangat tinggi menyebabkan mereka sanggup berkorban harta benda dan sebagainya demi untuk menterjemahkan nilai mahabbah itu terhadap saudara sesama mereka. Itu hebat tuan-tuan. Sebab tu orang Ansar ni Rasulullah sayang kat mereka. Rasulullah sayang orang Ansar ni.
Sebab di saat muhajirin susah, mereka lah yang membantu, yang berkorban apa saja. Sebab tu hari ni kalau kita pergi Mekah Madinah pun kita boleh beza, sikap orang Madinah, sikap orang Mekah macam mana. Kita beli barang, kita bermuamalah, berurusan, berkomunikasi dengan mereka, cara macam mana orang Mekah cakap dengan kita? Dia kasar tu orang Mekah kasar ni. Madinah dia lain, kita kasar perbualan tu. Madinah ni duk pergi barang sembang-sembang, dia tak jom kita minum, dia ajak kita minum, belanja ayak dan sebagainya. Mekah ni dah selalu duk kat Mekah tu duk aja duk melawak dengan duk menega tu, duk pergi kedai dia selalu. Dia tak agama hai, tahu orang Arab ni kaya saja tapi kedekut melawak dia. Dia tahu orang Malaysia lagi kedekut, dia tak kira sangat. Dia kata kami kedekut, coba tanya orang Malaysia mai sini habis berapa ribu. Habis berapa ribu. Dia pun tanya berapa ribu. Kita pun habaq aja. Oi, dia kata banyak. Tu kalau orang Malaysia kedekut tak mai. Kalau orang Malaysia kedekut tak beli barang kedai hang, dia melawak dia. Tapi bahasa tu tuan-tuan kadang-kadang dia kasar. Perbezaan dengan Mekah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sebab tu dalam hadis ini ulama menguraikan sebagai pertemuan dan berkumpulnya seorang muslim dengan saudaranya dalam perkara kebaikan dan ketaatan akan memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak sama ada di dunia atau maupun di akhirat. Itu kelebihan dia. Pertemuan, perkenalan sesama-sama kita. Macam tuan-tuan duduk di taman, macam kita kawasan taman, biasanya bila sebut taman bukan sekampung main duduk taman tu, berbagai-bagai ada di pada sana sini semua, tak ada ikatan adik-beradik, kita main duduk di taman. Hak ni jiran kita ni, belah sana selatan, hak ni belah utara pula, hak ni kata pindah mai duduk satu taman kita. Bukan kita kenal. Anda kata ada hubungan adik-beradik, tak ramai dah duduk taman ni. Kebanyakannya kita ni tak ada sangkut adik-beradik. Daripada kampung negeri yang berbeza. Tapi nilai ukhuwah tu tuan-tuan, dia tak kisah. Itu kelebihan. Nilai ukhuwah, nilai agama sama Islam ni, dia tak kisah hamil tak mana pun, duduk sini, maka kita berpakat elok. Sebab kita ni Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang Islam itu bersaudara. Kecuali hak jenis dia tak pernah bergaul dengan orang, dia duduk cara dia, pergi duduk taman pun cara dia, tutup pagar, tak berhenti, tak buka-buka. Orang kenduri ke, orang masakit ke, orang buat program bah, dia tak berdiri, duduk cara dia, alam dia. Kalau gitu susah. Lepas tu bila sakit demam mati, dia keluk cari kita. Tu pun orang tak dendam. Kalau jenis orang kawan ni, orang tadi dendam tuan-tuan, biar pada muka kat dia, cari orang lain pergi urus mayat, boleh tahu. Tapi Islam tak ajak lagu tu. Tak campur orang pun jenis tu, kita apa heran. Dia syok dengan dunia dia. Orang pergi masjid, dia tak pergi mengaji, dia tak mengaji. Tu pergi masjid juga tapi tak mau tegur orang. Pergi mayang balik, pergi mayang balik. Tapi orang tak kenal dia ni, siapa dia? Tak tahu. Dia dengan siapa, tak tegur. Sudah. Jadi tuan-tuan, maka itulah ukhuwah. Bila kita duduk bertemu dan sebagainya, sebab tu indahnya ada masjid ni, di sinilah akan berlakulah pertemuan bersama kita. Kalau tuan-tuan, kalau anda tak mengajar sendiri, anda tak kenal tuan-tuan sekalian, anda tak kata. Kalau tak main wajah ni, tak tahu kata imam ni ialah sahabat baik abang pupu lah, semua pencil lah. Main sini buta, sahabat baik daripada kawan. Lepas tu jumpa pula kawan, tak tahu ada Dr. Elias duduk taman ni, duduk sini ke, boleh kenal ramai, persaudaraan bersama kita. Jadi itulah tuan-tuan, indahnya bila ada masjid,
bila ada apa dan sebagainya, maka kita berkumpul bertemu dalam perkara kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah itu tambah lagi orang apa kita panggil apa? Kumpulan tentera. Tentera lagi kuat dia punya ukhuwah depa tu. Yang pencin tentera dia tahu dah macam mana. Sampai hari ni kawan-kawan ramai cari. Kod ni lah, kod macam-macam lah, kita pun tak tahu dia punya kod dia tu. Skot dia apa semua cukup. Pergi tak mana pun dia tahu kata tentera ni dia pun ada. Tu nilai ukhuwah tuan-tuan. Kata pindah pergi mana pun anda tengok sahabat-sahabat yang pencin tentera, dia tak kisah pergi tak mana pun jumpa kawan. Jalan apa naikkan tu dia bekas tentera. Pergi tak ni dia kenal, pergi tak ni dia kenal. Yang gitu macam mana? Tu dia kata rupanya tu nak abang kata bila ada pertemuan jalinan kerosaan tu elok sesama kita, maka ia akan berkekalan. Sebab tu bila kita kenal seseorang, kita kenal dia dan kita bersahabat dengan dia, bukan hanya waktu itu, tetapi kita nak persahabatan itu, perkenalan kita itu berlanjutan sampai kita tutup mata. Sampai kita tutup mata, sampai kita ni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh sampai di jannah besok pun kita nak juga bersama dengan sahabat-sahabat kita. Sebab tu Nabi cerita bagaimana orang seorang yang masuk syurga, dia masuk tengok, mana lagi kawan kita ni, tuan-tuan. Duduk dalam syurga, Nabi cerita mereka bersahabat di dunia, kemudian bertemu di syurga, kemudian dia ingat balik, adalah kawan kita ni. Tengok, mana pergi kawan kita ni, duduk mengaji sekali, duduk pergi jemaah sekali, duduk buat kerja jemaah sekali, pergi taman dan tak ada Mereka berdoa merayu pada Allah, ya Allah, mana sahabat kami ni, dunia dulu kami duduk mengaji sekali, kami duduk buat kerja sekali. Dia sebutlah apa yang dibuat di dunia dulu, perkara kebaikan. Maka diceritakan pada mereka, sahabat kamu tu dia ada kes, tak besok lagi. Dia kena duduk talih dulu, sebab dia ada dosa, dia ada benda yang Allah Ta'ala tangguhkan dia untuk ke syurga. Jadi sahabat-sahabat yang ada dalam syurga ni, tuan-tuan, angkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah, dunia dulu kami boleh bersama, jadi hari ni pun kami nak dia bersama dengan kami. Sebab dunia dulu kami bersama dengan dia, mengaji, sembahyang dan sebagainya, disebut apa dia buat di dunia daripada amal-amal kebaikan. Maka doa daripada sahabat ni, tuan-tuan, dalam syurga ini, maka Allah Ta'ala ampunkan si sahabat yang lain itu, maka dimasukkan ke dalam syurga. Tu tuan-tuan, nilai persahabatan bukan ada ikatan keluarga, tapi kasih sayang. Sebab bila wajibat mahabbati, bila dah kita ada nilai kasih sayang tu, Nabi kata mesti akan dapat kasih sayangku. Jadi orang dapat kasih sayang Nabi SAW, insya-Allah tuan-tuan, dia juga akan dapat kasih sayang, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan masuk syurga, kita tengoklah tuan-tuan, tengoklah ada lagi kawan-kawan kita ni tak ada, cari doa lah tuan-tuan. Tengok mana dia ustaz dia mengajak kami ni, tak ada Ustaz Akhiruddin ni, tak ada. Berdoa lah tuan-tuan, sebab kita tak tahu nasib kita. Cuma harapan kita mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua dan diletakkan kita bersama di dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, maka sebab tu disebut di sini, bila ada persahabatan, kasih sayang sama insan ini, dia ada kebaikan dunia dan akhirat. Ukhuwah yang rapat ni tuan-tuan, Allah Rabbi. Kita bila kita bersaudara ni, bersahabat baik ni tuan-tuan, sebab tu orang tua kata dulu, orang tua kata kalau kita berkawan baik dengan seorang, ada ketikanya kita akan dapat merasai macam dia tu adik ataupun abang kita. Kadang-kadang tu dia lebih baik daripada keluarga kita sendiri. Sampai tahu tu, bila sahabat baik dia sanggup buat apa saja. Sebab tu Allah pilih Sayyidina Abu Bakar hijrah dengan Nabi.
Bila ada Allah izinkan umat Islam berhijrah ni, Sayyidina Abu Bakar berapa kali pergi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya bila lagi? Saya pun nak pergi. Nabi kata, tunggu saat. Nabi kata, tunggu saat. Sebab dia tengok ni, pas seorang pi, seorang pi. Dia pergi tanya Nabi, Nabi kata, tunggu saat. Tunggu saat. Akhirnya satu hari sebelum Nabi berangkat pada malamnya, di siang hari itu, Nabi pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Di tengah hari, sebut dalam kitab sirah, tengah hari kembang, Nabi pergi. Oleh terik tu, pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni diserik. Dia tengok Nabi main. Dia kata Rasulullah tak akan datang waktu ni kecuali mesti ada benda yang sangat penting bagi anak kita. Tu tuan-tuan, sahabat sampai tengah tu dia boleh tahu. Kita bersahabat tuan, ada tak kita boleh cam kawan kita? Tengok tak apa nak ceria kita, kawan ni ada masalah ni. Kalau kita boleh sampai tengah tu bagus tuan-tuan. Tengok tak apa nak ceria, ada benda ni, masalah ni. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Nabi main, Nabi pun beritahu. Nabi kata, Allah dah izinkan aku untuk berhijrah. Malam ni kita nak berangkat. Terus Sayyidina Abu Bakar tanya, adakah aku bersama kamu? Sayyidina Abu Bakar tanya, adakah aku bersama dengan kamu? Ya, Nabi kata, kamu ikut aku. Aisyah cerita tuan, Aisyah radhiyallahu anha cerita, dia kata aku belum pernah tengok ayahku menangis semahu-mahunya. Dia kata kecuali bila Nabi Habak kata berhijrah sama Rasulullah. Hebat. Sayyidina Abu Bakar dia tahu bila sabar Rasulullah ni cabaran cukup kuat. Dia tahu, tapi nilai kasih sayang Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Itu tuan sekalian. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dia sedia dah orang nak bawa unta dan sebagainya. Sebab dia rasa seronok tamak sangat. Bukan senang Rasulullah nak pilih. Pilih dia. Sebab Rasulullah tahu Sayyidina Abu Bakar ni siapa dia. Di saat orang mendustakan baginda, habis orang tak percaya kat Nabi Isra Mi'raj, orang pergi habak kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, ya, habak tu siapa dia? Rasulullah. Kalau itu yang diberitahu oleh Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar kata, aku terima semua, aku beriman semua, aku percaya, sedikit pun aku tak ragu-ragu. Itu kisah Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dah hijrah tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar dia tak tenang. Duduk dalam gua pun dia sanggup tutup lubang tu, akhirnya disengat oleh binatang. Rasulullah tidur atas riba, dia tahan sakit sampai air mata dia menitik jatuh atas pipi Nabi. Tahan sakit tu, tak mau gerakkan kaki sebab takut Nabi jaga. Rasulullah kata, wahai Abu Bakar, kamu takut kah? Adakah kamu menyesal sebab ikut bersama aku? Tak, dia kata, bukan pasal itu. Tu tuan-tuan. Perjalanan pula saat masa berhijrah tu, saat dia depan, saat dia belakang. Saya Nabi tanya, wahai Abu Bakar, pasal apa? Ya Rasulullah, bila aku duduk belakang kamu, aku merasakan seolah ada musuh di depan. Seolah ada musuh depan nak panah tuan. Jadi aku segar duduk depan, kalau dia panah kena aku dulu. Itu kadang-kadang aku rasa macam ada musuh duduk belakang nak panah, aku duduk belakang, kalau dia panah kena aku dulu. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar yang Allah Ta'ala pilih. Sebut dalam kitab Tambih Rafidin, esok ni, di hari akhirat besok ni, mereka dua inilah yang bergandingan dengan Nabi. Setelah dibangkitkan, Rasulullah dibangkitkan, maka Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Umar, mereka bergandingan, Bakar belah kanan, Sayyidina Umar belah kiri, bersama Rasulullah SAW. Itulah tuan-tuan yang kata nilai persahabatan. Ia tunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada kita cara macam mana
meletakkan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ajak kita macam mana meletakkan kasih sayang itu kepada orang lain. Baik. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertemuan dan tiada permusuhan, buruk sangka, perselisihan serta pergeduhan bahkan disuburi dengan persaudaraan yang jitu akan melahirkan hubungan yang mulia, saling bertolak ansur dan menjaga antara satu sama lain. Itu faedah kelebihan dia. Bila kita bertemu kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak ada prasangka dan sebagainya, maka akan melahirkan persaudaraan yang kita panggil yang mulia, bertolak ansur dan akan menjaga antara satu sama lain. Dia tak ada sifat kepentingan diri sendiri. Dia sanggup buat apa saja. Dan satu peperangan, biasanya perang tuan ada di kalangan muslimah. Muslimah ini Rasulullah bagi tugas mereka ni sebagai penyedia makanan, jururawat untuk merawat tentera-tentera yang cedera. Satu peperangan tu, seorang muslimah dia cerita, dia dengar tentera-tentera Islam yang cedera minta ayak, dia pun buat pi. Bila dia buat pi kat orang ni, elok nak bagi minum, dengar pula sebelah sana, ayak, kawan hak ni, hak yang teruk sangat ni, dia kata bawa pi kat dia dulu, aku boleh tahan lagi. Tu tuan-tuan, bawa pi ayak ni kat dia, aku tak minum, bawa pi kat dia dulu. Tak apa, semua dia, aku pi kat kawan ni. Bila pi sampai kat dia, dengar pula belah sana, ayak, kawan ni kata tak apa, bawa pi kat dia dulu, aku tahan, aku boleh tahan dah lagi. Bawa pi kat kawan ni, sudah sebenarnya. Akhir dia kata patah balik pihak yang pertama tadi, hak pertama dah gugur syahid dah. Sampai tak tu, nak abang kata mereka sanggup mendahului sahabat mereka walaupun mereka tu sangat perlu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, kalau sebut Al-Quran. Sikap orang Islam yang hebat ni, walaupun mereka perlu sangat, tapi mereka lebih mementingkan orang lain. Tak ada penting diri. Tak ada penting diri. Dia nak dahulukan sahabat dia dulu. Dia tak apa, sanggup. Akhirnya syahid kawan ni. Pihak kedua pula, syahid dah, dia kata. Sikap mulia yang hebat, persaudaraan yang hebat ditunjukkan oleh sahabat dulu tuan-tuan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang berkati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi baginda meletakkan asas dan kaedahnya, iaitu ia mestilah disuburi dengan kasih sayang kerana Allah, saling membantu dan mengenali serta mewujudkan keakraban. Itu yang asasnya tuan-tuan. Letak kasih sayang kita tu, hubungan kita kerana Allah. Bantu kenal mengenali antara satu sama lain untuk mengukuhkan lagi keakraban sesama kita. Baik, ada satu kisah tuan-tuan. Malik bin Anas menceritakan Abu Hazim bin Udinah daripada Abu Idris Al-Khawlani. Kita seorang orang hebat dulu. Aku masuki masjid Damsyik dan aku mendapati seorang anak muda yang sangat petah berbicara. Dia dikelilingi ramai dan mereka merujuk kepadanya bagi setiap perselisihan terjadi di antara mereka. Kata Imam Abu Idris Al-Khawlani. Aku bertanya kepada orang ramai itu, siapa dia? Dia berkata itulah Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, sahabat Rasulullah. Keesokan harinya, kata Idris Al-Khawlani, dia kata aku datang awal ke masjid. Aku dapati dia lebih awal daripada aku, dan aku tengok dia sedang sembahyang. Lepas tu aku tunggu dia selesai sembahyang, aku beri salam dan aku berkata kepadanya, demi Allah aku sayang kepadamu kerana Allah. Dia menjawab, kerana Allah. Lama dia kata pada Muaz, demi Allah aku sayang kamu kerana Allah. Dia kata kerana Allah. Ya, aku berkata kerana Allah. Dia kata lagi, kerana Allah. Ya, kerana Allah. Dia tanya lagi, kerana Allah. Ya, kerana Allah. 3-4 kali dia tanya. Maka Muaz kata apa? Maka dia kata, lalu ia memegang hujung sendangku dan menarikku kepadanya dan berkata, bergembiralah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi
fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Maksudnya pasti akan mendapat kasih sayang aku. Nabi kata, mereka yang berkasih sayang kerana aku, berkumpul kerana aku, dan saling menziarahi kerana aku. Tuan-tuan, Nabi sebut 3 akan dapat kasih sayang ke Nabi. Kata yang pertama, berkasih sayang kerana Nabi, kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkumpul kerana Allah Subhanahu wa taala, sebab Nabi sampai ke hadis kursi. Dan yang ketiga, saling menziarahi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan tinggal menziarah, berkumpul dan sebagainya. Ya tuan-tuan, mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kesimpulan ya tuan-tuan, pengajaran hadis ini yang pertama, mengerjakan amalan kerana Allah satu kewajipan. Jadi bila kita letak mahabbah kita ni kerana Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan satu kewajipan sesama kita. Yang kedua, ganjaran dan kelebihan amalan akan diperolehi dengan sebab ikhlas. Sebab bila kita kasih sayang seseorang kerana Allah, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran. Sebab keikhlasan tu ada. Sebab di atas syarat Allah nak terima amalan, iaitu dengan ikhlas. Sebanyak mana pun amalan dilakukan tapi tidak ada keikhlasan, maka amalan itu tidak akan dilayan oleh Allah. Baik, yang ketiga, Allah akan mengasihi hamba-hambanya yang bertemu dan menjalinkan hubungan silaturahim kerananya. Allah sayang pada kita, kita bertemu sahabat-sahabat dan kita hubung silaturahim kerana Allah Subhanahu wa taala. Dunia lain ni canggih, walaupun dia jauh, kita boleh telefon, video call dan sebagainya. Itulah ambil manfaat tu tuan-tuan. Dah lama tak jumpa sahabat, telefon tanya khabar. Janganlah tu. Baik. Kemudian yang keempatnya, terakhir, menjadi satu amalan sunat kepada kita untuk memberitahu kepada orang yang kita sayang bahawa kita menyayanginya kerana Allah. Sunat tuan-tuan. Kita sayang sahabat kita. Ni kita duk abang, kita lelaki bini biasalah, abang sayang kamu ni, biasalah tu. Kita abang kata kat bini kita, abang sayang kamu ni. Isteri kita berkata, saya pun sayang kat abang. Pernah tuan-tuan? Tak pernah lagi tuan-tuan kena kata lagu tu. Muak kita 50-an ni, kita kena biasa lagu tu, kemesraan tu. Balik lagi, abang sayang kat kamu. Kita pun jawab balik, isteri pun, saya pun sayang kat abang. Kena selalu sebut tuan-tuan. Ni seorang tu malu kat cucu. Ni ada abang kata depan cucu, ni ada kata depan cucu. Jadi hak biasa kita suami isteri. Abang sayang kamu, saya pun sayang kamu, tu biasalah. Lepas tu dengan kawan-kawan kita pun kita kena gitu tuan. Arab kata ana uhibbuka fillah. Tu Arab. Uhibbuka fillah. Aku sayang kamu kerana Allah. Jadi sunat kita sayang kat kawan kita kata gitu. Aku sayang kat hang ni kerana Allah. Tuan-tuan. Kena. Itu sunnah ulama kata. Macam Muaz berjabat tadi dengan sahabat tadi ni. Kita sayang seorang, kena habaq gitu. Biar dia tahu kata kita tu sayang kat dia. Dan biar bila kita kata kat dia, kita pun tahu, oh dia pun sayang kat aku juga. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, amalan yang sangat-sangat dituntut untuk kita. Sebab berkasih sayang ni, kita nak dapat syafaat Rasulullah, nak dapat syurga, kena ada sifat ni tuan-tuan. InsyaAllah. Yang malu-malu, kita nak abad kat kawan kita. Kepayah benar kan? Dadau kita tak biasa begitu. Orang Arab dia biasa tuan-tuan. Kita baik dia peluk kita, ana hubbuka fillah hubban syadidah. Tu Arab. Aku ni sayang hang ni, sayang sungguh-sungguh. Sayang sungguh-sungguh kat hang ni. Itu kebiasaan mereka. Jadi kita pun boleh biasakan begitu dengan sahabat-sahabat kita, supaya bertambah lagi keakraban dan kemesraan sesama kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah tuan-tuan pengajian hadis kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi bulan depan hadis yang ke-14 dalam tajuk waspada, jangan tertipu kali kedua. Apa ya tuan-tuan? Hak Nabi kata kita beringat jangan tertipu kali kedua.
Jadi insya-Allah kita jumpa lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada terkasar bahasa tersilap sebut dan sebagainya itu kelemahan dan kedaifan daripada anak sendiri. Marilah sama-sama kita tangguhkan majlis ilmu kita pagi ini, kita baca surah Al-Fatihah, mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah sampaikan pahala bacaan kita ini kepada Allahyarham tuan-tuan guru, para alim ulama dan yang bapa kita khususnya dan semua sahabat-sahabat yang telah pergi meninggalkan kita. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allahumma azina Allahumma afina min kulli fitnah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma wali umurana khairana wa la tuwali umurana syararana. Allahumma wali umurana khairana wa la tuwali umurana syararana. Allahumma wali umurana khairana wa la tuwali umurana syararana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.